Hai guys, jom ulang kaji Maths PSPT bersama dengan Sechin. Dan kali ini adalah nombor 10. Jom kita pergi nombor 10. Nombor 10 ni, anda sudah belajar pasal transformasi. Di tingkatan 2 dan tingkatan 3 lah. So ini ada libatkan apa yang belajar. Kalau tingkatan 5 kita pun ada belajar. Kita sebut bab 5 lah. Bab 5 itu kongruensi pembesaran dan gabungan transformasi lah. Ini kita libatkan gabungan transformasi. Di mana terdapat lebih dari 2 transformasi pada masa yang sama lah. So kamu paling penting mesti ingat ada 4 tu. Yang paling penting mula dengan translasi. Translasi ni senang kita kesan. Kerana apa? Contoh dia punya bentuk kan, kalau bentuknya macam begini, macam rumah kan, so dia melibatkan pergerakan. Dia pergerakan dan dia punya kedudukan bentuk rumah pun tetap sama. Itu kita panggil translasi ya. So dia bergerak dalam bentuk X dan Y lah. Di mana arah rumah tetap sama. Tetap sama. So kedua, pantulan. Kalau pantulan ini dia macam cermin. Macam cermin. Kalau bentuk anda begini kan, rumah kan, so ini cermin kamu, ataupun kita pakai paksi pantulan lah. Kita pakai paksi pantulan. So kalau cermin tetap sama. Dia cuma bertentangan lah. Dia bertentangan. Paksi pantulan. Dan ketiga adalah putaran. Putaran ni dia berputar. Dia berputar. Dia macam begini kalau rumah kan. So dia kalau berputar 90 darjah, dia begini, baring. Kalau putar lagi 90 darjah, dia pula di bawah. Kalau lagi putar lagi 90 darjah, dia ke arah sana dan putar balik. Begitu dia. So dia 90 darjah kalau putaran. Dan last adalah pembesaran. Kalau pembesaran dia dibesarkannya, dia dibesarkan. Maksudnya ini kalau rumah kecil, kalau ada satu pusat pembesaran dibesarkan, rumah tu akan jadi besar ataupun dikecilkan lah. Ini contohnya ya. Kalau pembesaran. So kita tengok ini soalan 10 ni. Kita tengok. Dalam Raja 27, Raja ini PQRS adalah image. Jadi biasa saya kata ini adalah image, ini adalah objek, supaya kita tahu mana ke mana pergerakan. Sebab kamu mesti tahu, dia mesti pergerakan tu mesti objek ke image, mesti objek ke image. So kita perlu tahu lah. So PQRS adalah image bagi EFGH di bawah transformasi. Huraikan selengkapnya transformasi yang ada. Jadi dia minta huraikan. Huraikan maksudnya kita perlu tahu ini transformasi bentuk apa. So kalau search adakah, so kalau ini image, kalau ini objek, kan dia beritahu ini FGFE, EFGH. Kalau ini objek kamu, so mungkinkah dia translasi ke arah sana? Kalau begini, so adakah dia bergerak ke sini? Adakah dia translasi? Jawapannya bukan. So kalau translasi, dia punya arah tu. Maksudnya kalau ni seketika kamu begini bentuknya, so dia pun tetap sama. Dia akan begini bentuk. Dia akan begini, sentiasa sama. Maksudnya dia kalau dia berdiri juga. Tak macam ini. Ini dia baring. So tengok berdiri tiba-tiba baring. So tak mungkin translasi. Kalau sebut pantulan, bolehkah pantulan? Kalau pantulan, yes. Iya ke tidak? Kalau pantulan pula, dia mesti ada cermin. Dia mesti ada satu paksi pantulan. Kalau contoh kalau ini paksi pantulan kamu, so dia mesti bertentangan. Dia mesti begini. Mesti begini kalau dia berdiri. Jadi kalau berdepan dia mesti beginilah, bertentangan. Berdepan dia. Kalau ini adalah paksi pantulan. Jadi saya rasa ini bukan. Jadi last pilihan cuma ada putaran. Kalau pembesaran lagi tak logik. So kalau pembesaran dia mesti dibesarkan ataupun dikecilkan. So jawapannya kita boleh tengok begini.
Okey, dia berdiri, unsur baring. Kenapa saya ada berdiri baring? Tiba-tiba kan, berdiri, unsur baring. Confirm dia adalah putaran. So dia minta kamu huraikan. Jadi huraikanlah. Jadi transformasi. Dia kena tulis transformasi. Sekarang kita tahu. Transformasi ini adalah pertama kita beritahu. Kalau kita beritahu siap putaran, kita ada satu markah. Beritahu siap putaran. So kita nampak. Okey, dari objek bergerak ke image, kita nampak dia berdiri, langsung dia baring. Kan baring macam gitu, tidur ke apa, baring. So dia ini adalah putaran. Okey, lepas tu apa nak cari? Kita perlu cari dia punya pusat putaran. Okey, pada pusat putaran. So pusatnya mesti ada koordinat x, y. Di mana? Jadi ini kamu perlu rajin carilah. Okey, perlu rajin cari. Macam mana cari? Okey, perlu try and error lah. Okey, kalau nak cepat, kalau seguna titik, kita try lah gitu. Kan dia putar, kan dari objek dia putar ke sini. So dia mesti ada sekitar sini nih, titik. So kita mesti try letak satu titik dan kita akan kira jaraknya. Adakah dia sama? So macam ini kan. Kalau kita ini titiknya. So ini S, ini adalah image bagi H. So kita kira jarak, adakah dia sama? Again, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi dia paksi Y 4, lepas tu paksi X 1. So kalau bergerak sini, dia terbalik ya. So 1, 2, 3, 4. Tengok, X yang 4, Y nya 1. So tengok, 1, 4, 1, 4. Jadi kita ucap mungkin sajalah. Jadi kita try lagi. Kita guna yang ni lah, yang tajam bawah ni. 1, 2, 1, 2. Jadi 2, 2. So sama juga ini bergerak ke titik yang pusat tu 1, 2, 1, 2. So kita nampak dia 2, 2. Sama lah. So dia punya koordinat adalah berada di sini ya. Jadi saya kasih padamkan dulu. So dia punya koordinat. Jadi lepas kau kira, kau akan dapati dia punya pusat ada berada di sini. Koordinat 03. So kita ubahlah jawapan kita. Jadi punya koordinat adalah pada pusat putaran 03. Ini satu markah. Lepas tu ada lagi satu markah, 3 markah. So lepas tu perlu apa lagi? Pusat putaran. Lepas tu arah. Okey, pada arah. Okey, arah pergerakan tu. Kalau ini dia pusat, so kalau sini gerak ke sini, so dia mesti gerak ke sini. Jadi tengok begini kita bergerak kan, objek gerak ke image. Di objek ni image. So ini lawan arah jam lah. Pada arah lawan jam. Okey, lepas tu sudut. Dengan 90 darjah. Bolehlah dapat lagi satu markah. So arah dan sudut ada tu baru dapat satu markah. Jadi inilah 3 markah ya. Putaran senang je kita boleh nampak beza. Dia ni tiba-tiba dia berdiri, dia baring. Itu biasanya putaran. Translasi tidak. Okey, dia punya kalau dia berdiri juga. Dia tidak akan tidur, okey, ataupun baring. Kalau pantulan, dia terpantul lah, bertentangan. Okey, itu saja untuk inilah, untuk contoh bagi putaran. Okey, itu saja.